Kehadiran wabak coronavirus di negara kita bukan sesuatu yang mudah untuk semua orang hadapi. Masyarakat bukan sahaja berdepan dengan keganasan wabak ini, tetapi juga terpaksa berdepan dengan kehilangan kebebasan, pergerakan, malahan ada juga yang turut kehilangan sumber ekonomi ekoran daripada arahan kerajaan yang terpaksa dipatuhi bagi membendung wabak ini. Lebih menyedihkan apabila kita mendengar perkabaran yang sukar untuk diterima apabila ada ahli keluarga ataupun rakan-rakan kita yang dijangkiti wabak ini. Walaupun wabak coronavirus telah membunuh ribuan penduduk dunia, namun ada lagi wabak-wabak lain yang pernah muncul sehingga meragut jutaan nyawa pada satu ketika dahulu. Pada kali ini, kami di Aries TV akan berkongsikan kepada anda mengenai wabak penyakit paling buruk dalam sejarah. Tapi sebelum anda tonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loceng notifikasimu supaya kita dapat berkongsi informasi menarik dari Aries TV setiap minggu. Wabak penyakit paling buruk dalam sejarah. Wabak Justinian tahun 540. Jangkitan wabak ini disebabkan oleh kehadiran tikus-tikus dalam kapal yang dipercayai datang dari Mesir ke sebuah pekan pelabuhan bernama Pelusium. Kemudian, wabak ini mula merebak ke bandar-bandar besar seperti Alexandria dan Konstantinopel, pusat pentadbiran Empayar Byzantine. Selepas wabak ini merebak melangkaui benua Eropah, Asia dan Afrika, dianggarkan kira-kira 100 juta orang terbunuh, iaitu hampir separuh daripada populasi manusia ketika itu. Berdasarkan rekod sejarah, tanda-tanda wabak ini bermula dengan demam biasa, kemudian disusuli oleh bengkak di pangkal paha, ketiak dan belakang telinga mereka. Akibatnya, seseorang itu boleh jatuh koma dan mati dalam masa yang cepat. Selain itu, mereka yang dijangkiti wabak ini akan berada dalam keadaan meracau serta ingin membunuh diri bagi mengakhiri penderitaan mereka. Pada ketika itu juga, tidak ada cara dan kaedah yang boleh dicuba bagi membendung penyebaran wabak tersebut. Berdasarkan kepada kajian tentang kemajuan perubatan zaman tersebut, dianggarkan wabak Justinian tamat bukan kerana mereka menemui penawarnya, tetapi kerana semua yang teruk dijangkiti wabak ini telah meninggal dunia. Maut hitam abad ke-14. Masyarakat Eropah merupakan masyarakat yang menjadi mangsa paling ramai wabak ini. Mereka menggelarkan wabak ini dengan nama The Black Death. Wabak ini merupakan wabak jangkitan yang sama seperti wabak Justinian serta mempunyai kadar kematian yang hampir serupa. Maut hitam dipercayai bermula dari Asia Tengah sebelum merebak ke China dan sampai di Rusia, yang menjadi laluan utama wabak itu hadir ke Eropah. Dianggarkan 30 ke 60% penduduk Eropah telah meninggal dunia dalam wabak ini dan populasi manusia berkurangan daripada 475 juta orang kepada 350 sehingga 375 juta yang tinggal. Bagi menghentikan penyebaran wabak ini, pihak berkuasa pelabuhan Venice telah menyedari puncanya datang daripada isi anak kapal yang berlabuh di situ. Mereka telah memperkenalkan undang-undang agar semua anak kapal dan barangan yang hadir perlu menunggu di pelabuhan selama 30 ke 40 hari sebelum dibenarkan turun ke darat. Maut hitam tidak tamat di situ kerana kesannya terus menular di banyak negara. Walau bagaimanapun, kaedah yang diperkenalkan berjaya memperlahankan penyebarannya. Wabak Huye Kokolidze abad ke-16. Wabak yang bersifat epidemik ini berlaku dalam kalangan masyarakat Aztec dalam dua fasa, iaitu dari tahun 1545 hingga 1548 dan 1576 sehingga 1580.
Kesannya pula amat menakutkan menyebabkan populasi orang Aztec pada ketika itu menurun daripada anggaran 20 juta orang kepada hanya 2 juta orang sahaja. Punca wabak ini pula ialah disebabkan oleh kedatangan pedagang Sepanyol ke kawasan itu yang dipercayai membawa bermacam jenis penyakit baru dan salah satunya ialah penyakit demam panas yang kini kita tahu adalah demam tifoid. Jangkitan tidak pernah berhenti dalam peringkat epidemik sehinggalah kes terakhir dilaporkan pada 1815. Apa yang memburukkan keadaan? Orang Aztec atau Meksiko bukan sekadar perlu berdepan epidemik dan kematian orang tersayang, mereka juga perlu berhadapan dengan penjajah Sepanyol yang mahu menjadikan masyarakat tempatan sebagai pekerja bagi membolehkan mereka membangunkan empayar. Wabak Besar Yunan tahun 1855. Wabak ini mula direkodkan bermula seawal tahun 1787 dalam skala kecil. Wabak Besar Yunan melanda wilayah Yunan dalam beberapa fasa dan dikatakan berpunca daripada usaha pembangunan atau urbanisasi yang dijalankan. Ini menyebabkan populasi Yunan meningkat mendadak dalam tempoh 100 tahun. Kesedaran orang ramai tentang kaedah melawan wabak ketika itu sudah mula subur. Masyarakat Yunan menyedari jangkitan wabak kebiasaannya bermula disebabkan oleh kematian tikus. Jadi, mereka mula menanam bangkai tikus yang ada serta memasang api dalam rumah kerana mereka percaya api mampu membunuh apa saja yang menyebabkan wabak itu. Malangnya, semasa Perang Saudara tercetus, langkah pencegahan yang mereka ambil gagal membantu. Situasi tersebut telah menyebabkan tahap kebersihan terpaksa diabaikan. Kesannya, serangan wabak tersebut berlaku secara besar-besaran bermula sejak 1855. Ekoran daripada itu, beberapa kawasan mengalami penurunan populasi sehingga 80% dengan anggaran 50 orang mati dalam sehari. Wabak penyakit cacar. Penyakit cacar atau smallpox telah direkodkan sejak 10,000 sebelum Masihi lagi. Wabak ini dikatakan datang daripada kawasan penempatan di Afrika. Kemudian jangkitannya mula merebak ke benua lain yang dibawa oleh pedagang dari Mesir yang hadir ke situ. Jadi, sepanjang tempoh tersebut, pasti akan berlaku jangkitan cacar di beberapa kawasan yang lebih bersifat epidemik. Selain itu, aktiviti penjajahan yang berlaku di seluruh dunia oleh orang Eropah juga mula menyebabkan jangkitan ini merebak dengan lebih pantas, malahan lebih luas lagi. Di benua Eropah saja telah dianggarkan 400,000 orang telah meninggal dunia akibat cacar dalam tempoh setahun. Pelbagai usaha dilakukan untuk menangani wabak cacar ini telah direkodkan. Salah satunya ialah melakukan proses inokulasi di mana akan dibuat bukaan pada kulit seseorang yang sihat, kemudian akan dijangkitkan dengan nanah seorang pesakit cacar. Dan kaedah ini dijadikan sebagai kaedah utama rawatan. Walaupun kaedah itu mampu memberi kesan yang positif, tetapi agak sukar juga dikawal kesan negatifnya. Namun begitu, selepas seorang doktor British bernama Edward Jenner berjaya mencipta vaksin pertama dunia untuk penyakit cacar pada tahun 1796, barulah wabak tersebut berjaya dikawal. Kes terakhir cacar direkodkan berlaku pada tahun 1975 dan kematian terakhir dicatatkan berlaku pada tahun 1978 selepas keberkesanan vaksin tersebut membolehkan jangkitan itu berjaya dikawal dan dibasmi. Demikian tadi kami kongsikan kepada anda wabak penyakit paling buruk dalam sejarah. Kalau anda ada pendapat ataupun sebarang komen, tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa like dan share video ini.